Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Amir Fuad kan? Ya, saya. Saya sebagai kaunselor yang boleh panggil Hani. Kita jalankan sesi kaunseling individu bersama, okey? Okey. Okey. Boleh saya tahu tentang diri awak seperti nama, semester berapa, duduk mana? Okey, first nama saya Muhammad Amir Ifwat bin Fauzi. Saya tinggal di Kampung Bacok, Kelantan. Saya berumur 19 tahun. Okey, Saya jadi semester 5 diploma kaunseling Islam. awak ada berapa orang adik-beradik, anak ke berapa? Okay, saya ada 3 adik-beradik, 2 lelaki dan 1 perempuan. Saya merupakan anak bongsu. Lepas tu saya ada seorang kakak, dia berumur 23 tahun dan abang saya umur 21 tahun. Okay, dua-dua dah bekerja. Oh, Jadi kerana awak jadi saya lah yang masih still belajar. Oh, okey, faham. Okey, sebelum awak masuk Universiti Sultan Azlan Shah ni, sebelum ni awak sekolah menengah dekat mana? Saya dulu sebelum saya masuk UISAS ni, saya sekolah kat Ma'had Yakubiah, Nipah, kat Bacok. Daripada form 1 hingga form 5. Lepas tu saya berhenti, saya masuk UISAS. Dulu sebenarnya saya nak ambil STAM tapi rasa susah lah sikit STAM ni sebab yelah negeri lain kalau STAM ni dia buat 2 tahun kan. Tapi kat Kelantan ni dia buat 1 tahun. Lepas tu kalau dalam 1 tahun tu jadinya padat lah, daripada belajar tu jadi padat lah. Kiranya dekat Kelantan tu, STAM tu dia belajar silibus yang sama macam negeri lain tapi dia satu term macam tu? Betul. Jadi kalau contoh lah, kalau negeri lain 2 tahun kan. Kalau SEM 1 dia ada 2 SEM kan. SEM 1 SEM 1 dalam 3 surah kena hafal. Contoh lah, 3 surah kena hafal. Jadi kalau saya ambil STAM tu, saya kat STAM kat Kelantan tu kan. Jadi dalam 1 tahun tu kena hafal 6 surah. Lepas tu daripada tajuk-tajuk ataupun silibus-silibus kena belajar tu daripada 23 subjek ataupun 23 ke 26 subjek tu. Jadi dalam masa 1 tahun kena belajar. Jadi saya rasa saya rasa saya tak boleh bawa lah. Okey. Okey, macam mana awak cakap tadi awak ada ambil diploma kaunseling Islam kan dekat UISAS kan? Macam mana boleh nak masuk ambil kaunseling? Dapat ke atau pilihan sendiri? Okay, saya masuk UISAS ni pun sebab tak ada pilihan lain lah. Ada pilihan lain tapi lepas saya dapat saya tanya cikgu-cikgu saya tanya mak ayah saya mula-mula sebelum saya nak masuk UISAS ni, saya adalah minta banyak juga saya buat permohonan nak saya buat. Saya minta Unit 10, Baitul Mal, UISAS, lepas tu banyak APG apa semua banyak je lah. Tapi sebelum tu saya pernah juga dapat APG tapi masa tu saya guna CJ SMU CJ Menengah Agama. Saya dapat kos pengajar Islam. Okey, dapat kos pengajar Islam, lepas tu tak ada rezeki lah, panggil tak ada rezeki nak sambung situ. Jadi saya pun masuklah UISAS sebab yelah dapat lepas saya tanya cikgu saya tanya ustazah saya macam mana dengan kos ni apa semua. Ustazah kata okey lah, boleh lah ambil. Dia kata okey juga kalau ambil kos ni, maybe rezeki ni luas lagi, ambil lah, belajar dulu mana-mana pun asalkan kita ni ada niat untuk nak menimba ilmu, nak dapatkan ilmu tu,
asalkan kita ni apa nak cari kerja yang halal untuk masa depan kita. So dah kata gitu lah dulu. Saya pun ambil lah USAS. Oh, macam tu. Okey, faham. Okey, itu je yang awak nak terangkan tentang sedikit tentang diri awak ke awak ada nak terang lagi dengan lebih detail lagi tentang diri awak? Itu saja. Okey. Okey, saya akan terangkan tentang sesi kaunseling kita ni. Okey. Sesi kaunseling ni dia terbahagi kepada dua, iaitu sesi kaunseling individu dengan sesi kaunseling kelompok. Sekarang ni kita dalam sesi kaunseling individu di mana kaunseling individu ni ialah satu jenis menolong antara dua orang individu iaitu saya sebagai kaunselor dan awak sebagai klien. Okey, awak faham? Ah, Okey, dalam sesi kaunseling kita ni tak kisahlah kaunseling individu ke, kaunseling kelompok ke, kita ada etika kerahsiaan. Okey, etika kerahsiaan ini di mana klien tu boleh ceritakan apa je tentang diri klien yang dia nak luahkan kepada kaunselor, tak kisahlah masalah hidup dia ke, masalah keluarga ke, masalah percintaan ke, anything yang klien nak luah dekat kaunselor, klien boleh luah sebab rahsia klien tu akan menjadi rahsia kaunselor juga. Kerana kaunselor tidak dibenarkan untuk membuka rahsia klien tu kepada sesiapa pun. Kecuali melainkan kalau apa yang klien luahkan tu boleh membahayakan diri saya ataupun diri klien tu sendiri. Faham? Okay. Kalau jadi macam tu, kalau benda tu boleh memudaratkan diri saya ataupun klien, saya berhak untuk memberitahu kepada pihak yang lebih berkuasa. Okey, faham? Okey, kalau macam tu, apa matlamat awak dalam sesi kaunseling ni? Tujuan awak atau apa yang awak nak ceritakan kepada saya dalam sesi kaunseling ni? matlamat saya boleh saya nak menyelesaikan masalah saya tak nak masalah ni membelenggu orang dia apa melanda hidup saya lagi kan. Lepas tu saya nak kalau boleh saya nak ada seorang yang pendengar bagi masalah saya ni. Terus masalah saya ialah berkenaan dengan pengurusan masa. Di mana pengurusan masa saya pun saya rasa amat teruk kan. Sebab kebanyakan masa saya ni saya rasa banyak saya membazirkan masa saya banyak enjoy daripada buat-buat kerja-kerja assignment ataupun belajar. Saya banyak habiskan masa saya kepada game. Saya banyak habiskan masa saya dengan kawan-kawan saya pergi mana-mana tempat kan. Jadi saya rasa masalah saya ni saya patutlah selesaikan dengan lebih cepat sebab saya tak nak masalah saya ni bawa kepada sen depan sebab saya rasa sen depan pun lagi susah subjek-subjek yang saya pernah ambil. Okey, faham. Kiranya awak tak pandai nak manage masa antara pembelajaran dengan enjoy. Macam tu kan? Betul kan? Okey, boleh saya tahu macam Amir ni selalu study waktu bila? Study masa study tu tak menentu kadang-kadang ikut mood kan. Kadang kalau kita rasa rajin nak buat kerja, kita buat tak risau pukul berapa, tapi kebanyakannya kurang masa belajar tu kurang daripada sosial ni. Okey. Dalam apa yang Amir cakap sosial tu, apa yang Amir buat selalunya? Sosial kebanyakannya kami lepak main game, lepas tu pergi rumah member kan. Lepas tu pergi minum-minum kat kedai apa semua gitu.
Okey, kalau macam tu kelas Amir selalunya pukul berapa sampai pukul berapa? Habis pukul berapa antara semua kelas dalam satu hari tu? Uh, Kadang-kadang dia pukul 8 hingga pukul 10 atau pukul 11 kan. Lepas tu pukul 11 tu kadang-kadang kalau petang daripada pukul 2 hingga pukul 5 lah. Tapi kalau Jumaat pagi sampai hingga 9. Lepas tu petang daripada pukul 3 hingga pukul 6. Inilah. Okey. Okey, kalau macam tu lepas habis kelas pukul 6 lepas tu kiranya Amir selalu buat apa? Okay, lepas kelas selalunya siap-siap lah pergi court ataupun pergi jogging ataupun kalau lepak petang tu jarang lah. Kadang-kadang kalau tak jogging ke tak lepak pergi pekan pergi pekan apa semua, naik motor jalan-jalan apa semua, pusing-pusing Kuala. Itulah. Selalu kan macam Amir selalu buat macam setengah orang kan dia suka lepas malam-malam dia suka ulang kaji pelajaran. Ada setengah orang dia tak suka ulang kaji pelajaran kerana dia terus buat assignment. Faham tak? Macam Amir seorang yang macam mana, suka ulang kaji pelajaran atau ulang kaji pelajaran tu waktu buat assignment? Lebih suka pada buat assignment lah daripada ulang kaji kan. Kadang-kadang kalau kita masuk kelas apa semua maybe benda tu walaupun sikit ilmu kita dapat tapi asal kita dengar insya-Allah kita dapat sikit-sikit walaupun benda ilmu tu sikit Tapi kalau yelah kita lah ni banyak assignment apa semua jadi untuk ulang kaji pelajaran tu masanya terhad sikit Sebab due date pun kadang-kadang lecturer contohlah lecturer 1 dengan lecturer 2. Lecturer 1 dengan lecturer 2 pun macam dekat-dekat due date dia dekat-dekat apa semua. Jadi untuk ulang kaji pelajaran tu maybe ada lah sikit tapi tak ada lah macam masa panjang untuk macam buat assignment tu. Okey, okey, kalau macam tu Amir selalu buat assignment pukul berapa? Selalu buat assignment kadang-kadang selalunya ni atas pada pukul 12 lah. Okey, selalunya lah kan lepas insya tu Amir buat apa? Selalunya lepas isyak main game daripada start lepas isyak kami makan dulu. Makan apa semua lepak-lepak kat contohnya lepak bilik member apa semua Lepas tu kadang-kadang keluar kat luar rumah tengok-tengok bulan bintang apa semua ataupun tengok pergi kat bukit tu Lepas tu balik kami pun pada contoh balik pukul 10 balik pukul 10 apa semua. Lepas tu main game. Start main game tu yang kita kalau main game mesti tak tengok masa apa semua kalau dia main game jadi panggil apa? Panggil ni panggil galik kalau Kelantan panggil galik gitu Jadi kalau sedang main game pun dalam pukul 2 atau pukul 3 pagi Jadi masa pukul 2 hingga pukul 3 pagi itulah masa untuk ambil study. Tapi dalam masa pukul 2 hingga pukul 3 tu kadang-kadang adalah rasa malas nak study sebab yalah dah lewat semua mengantuk apa semua member pun ramai dah tidur pukul 2 pukul 3 gitulah. Jadinya rasa malas nak study. Okey. Kalau macam tu, Amir cuba lepas balik pada makan tu, lepas insya pergi makan kan? Betul tak? Okey, lepas pergi makan, lepak macam tu, pukul 10 macam tu. Rasanya dah habis dah kot makan lepak. Kena dalam 2 jam tu kan?
cuba kalau lepas ambil lepok makan lepok tu ambil balik, ambil buat assignment, settle assignment sebelum pukul 12. Kiranya sharp kata contohlah tak siap banyak assignment pun tak apa, janji siap sikit macam kalau lah ambil buat assignment pukul 10 sampai pukul 12. Sampai 12. Tu dah boleh jadi 2 jam tu. Kalau 2 jam tu boleh buat laporan, dah boleh siap dah tu. Kalau jenis yang buat cepat kan macam tak tangguh kan. So boleh siapkan laporan sebelum pukul 12 tu. Kiranya Amir dah boleh main game tu selepas pukul 12. Kan bila dah main, kalau kita study lewat-lewat ni dia akan mengantuk sebab buat assignment dia kadang-kadang membosankan juga. Lagi-lagi kalau kita tak faham benda tu, lepas tu susah, lepas tu buat sorang-sorang pula, lagilah kita rasa macam bosan. Fed up, lepas tu tutup buku tidur. Kan, betul tak? Okay, kalau main game fed up macam mana pun, kalau pagi-pagi buta, dia takkan rasa macam fresh sangat. So cuba Amir tukar benda tu, kiranya main game selepas pukul 12, study sebelum pukul 12. Cuba tengok buat. InsyaAllah. Cuba. Kiranya masalah tu dah settle dah, kiranya Amir pun cubalah gunakan tips tu tengok macam mana. Okay, selain pada tu Amir ada nak luar apa-apa lagi tak? Tak ada. Okay. Kalau macam tu, yang tu je lah Amir nak kongsikan. Ya, itu je lah untuk ni. Okay, Hani tamatkan sesi ni boleh tak? Kalau macam tu. Okey, lagi sekali Hani terangkan tentang etika kerahsiaan, iaitu apa sahaja yang klien kongsikan kepada kaunselor tidak boleh didedahkan kepada pihak ketiga, melainkan perkara itu akan memudaratkan diri klien ataupun diri kaunselor itu sendiri. Okey, boleh? Okey. Okey. Kalau macam tu, Amir dapatkan semua matlamat dan tujuan yang Amir nak capai dalam sesi kaunseling ni. Alhamdulillah dah dapat apa semua. Okey. Lagi sekali, kiranya Hani dalam sesi kaunseling ni Hani cuba menolong sahaja Amir dalam menyelesaikan masalah tu. Kiranya Amir sendiri yang akan cari, Amir sendiri yang akan settlekan masalah tu, okey? Okey, kalau macam tu kita habis kat sini, okey? Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.